Soal dari Sarawak, jawab juga orang Sarawak. Untuk makluman yang berhormat sahabat saya Igan, kerajaan terus komited dalam memastikan perkara-perkara yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 diselesaikan mengikut kerangka undang-undang yang berhormat. Sebahagian dengan itu, Kerajaan Persekutuan telah memutuskan supaya platform perundingan mengenai 63 diteruskan dan ditambahbaikkan kepada Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 63 yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain daripada itu, jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peladangan dan Komuniti serta jawatan kuasa penyelaras juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Bahir sebahagian hal Ewas Sabah dan Sarawak telah turut ditubuhkan di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Malaysia 63. Untuk maklumat sahabat saya yang berhormat dari IGAN, perbincangan mengenai perkara tuntutan asas MA 63 masih diteruskan khususnya yang melibatkan negeri Sarawak. Status kemajuan terkini yang berhormat dalam perbincangan tersebut adalah seperti berikut. 6 perkara tuntutan asas selesai sepenuhnya. A. Penyerahan kuasa kawal setia LPG kepada Kerajaan Negeri Sarawak. B. Pindaan Perlembagaan Persekutuan perkara 1/2 dan perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan. C. Pemberian kuasa empowerment mengenai pelisinan dan penangkapan ikan laut dalam kepada kerajaan 2 wilayah Negeri Sabah dan Negeri Sarawak. Di pengiterapan Jambatan Kerja Raya JKR dan Jambatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sabah juga dan Negeri Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan pembenaran 182 AP 182. Dan E. Pentadbiran Badan Kehakiman di Sarawak dan di Sabah. F. Pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri 1995, Akta 533 bagi melantik wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak sebagai anggota tetap Lembaga Hasil Dalam Negeri. Yang kedua, selesai sebahagian ataupun secara interim, iaitu perkara dan tuntutan, 2 perkara tuntutan asas, hormat. A. Kajian semula pemberian khas bagi negeri Sabah dan negeri Sarawak di bawah perkara 112D, iaitu 300 juta. Dan juga B. Penyelidikan garis panduan penyerahan semula tanah direservekan bagi maksud persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak juga yang berhormat. Sikit lagi, Speaker. Yang kedua, telah mempunyai keputusan dasar. Kita ada 3 perkara tuntutan asas juga. A. Pemberian kuasa empowerment mengenai dalam alam sekitar. B. Tenaga buruh dari negeri Sabah dan negeri Sarawak. Dan C. Kuasa mengenai pelantikan Pesuruhanjaya Kehakiman Pindaan Perlembagaan Persekutuan. Ini masih banyak. Boleh saya teruskan. Yang keempat, dalam perbincangan 12 perkara isu royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum. B. Mineral minyak dan medan minyak. C. Akta Laut Wilayah 2012 Akta 750. D. Hak negeri di atas pelantar benua. E. Obligasi kewangan persekutuan di bawah senarai 3, senarai bersama jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. F. Duty stamp dikenakan atas instrumen pemindahan cas menyewa tanah di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 dan Kanun Tanah Sarawak Bab 81. G. Pertambahan Perjawatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan. H. Bonisasi Perkhidmatan Awam Persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak. I. Pembangunan sempadan Sabah Sarawak Kalimantan. J. Pertambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari negeri Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. K. Cadangan pindaan perkara 95B Perlembagaan Persekutuan mengenai ubah suaian bagi negeri Sabah dan Sarawak mengenai pembagian kuasa perundangan. Dan L.
ialah cadangan item 25A, pelancongan dan senarai 1 persatuan, jadual ke-9 Perlembagaan Persatuan kepada senarai 3 bersama jadual ke-9 Perlembagaan Persatuan. Yang berhormat. Terima kasih.